Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Salam Sejahtera blog minggu ini, cuba juga meninjau blog-blog agama kerana blog-blog seumpama ini juga mendapat perhatian di wacana para bloggers dalam blog mereka. Jadi, sebelum saya meneruskan dan memperkenalkan tetamu kita pada minggu ini, saya membawa saudara untuk meninjau dulu cabang-cabang blog yang terpilih pada minggu ini. Blog pertama yang dipilih pada hari ini adalah Dunia Tiger. Blog Sport Dunia Tiger menyentuh mengenai kenyataan Ketua Wanita MCA Datuk Ng Yen Yen yang antara lain menyebut semangat setia kawan. Wanita besi itu berkata MCA tetap setia dengan BN dan tidak akan mengkaji kedudukannya dalam perikatan parti itu. Beliau begitu yakin dengan perjuangan BN, namun beliau mempersoalkan kenapa BN tidak boleh mendapat sokongan daripada kaum Cina sekarang. Kemudian kita ikuti Zaharuddin Net, Ramadan batalkah puasa anda jika... Jadi Zaharuddin berkata, ulama terbilang dunia ketika ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi berasa kurang senang terhadap para ulama yang terlalu meluas jawatan yang boleh membatalkan puasa orang lain. Beliau lebih gemar skop itu hanya yang benar-benar disentuh dalam dalil tepat daripada Al-Quran dan hadis. Dan Cik Dad pula mengatakan bahawa beliau berasa ragu untuk menulis artikel pohon maaf. Beliau tidak faham mengapa ia perlu dilakukan dan tidak mahu dianggap sebagai berbau perkauman. Ramai yang sependapat dengannya, namun banyak orang menganggap ia sesuatu telah pun berlaku. Sementara Nir Samad Blog Sport pula, farewell bapa, iaitu Allahyarham Tan Sri Samad Ismail, telah pun disemadikan di Tanah Perkumpulan Islam Bukit Kiara. Cuaca ketika perkumpulan tidak berapa baik, tetapi rintik-rintik hujan telah pun dapat disempurnakan perkumpulan dijalankan secara baik. Jadi bapa Tan Sri Samad disemayangkan di Masjid Al-Malik Faisal Universiti Islam Antarabangsa, dan antara tetamu kehormat yang hadir pada ketika itu adalah Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Baiklah, kembali kita ke blog minggu ini. Bersama saya di studio ialah Encik Zainal Abidin. Selamat datang Encik Zainal. Blogger yang menggunakan alamatnya mahagurublogspot.com. Mahaguru Jadi 58. Mahaguru 58. Ada 58 Ada tersangkut 58, belakang, tertinggal sedikit. Jadi sebelum saya mengajukan soalan-soalan seterusnya, apa sebenarnya makna Mahaguru? Mahaguru ni pada peringkat kami ni besarlah, tinggi martabatnya. Mungkin dia Mahaguru kepada pendekar, Mahaguru agama, Mahaguru semacam-macam guru. Ya. Jadi maksud Mahaguru ni. Saya menggunakan istilah Mahaguru 58 ni sebab saya seorang pendakwah. Jadi di dalam usaha dakwah saya secara online dan juga offline, saya berfungsi sebagai seorang guru. Saya mengajak manusia mempelajari tentang kebenaran tentang Islam. Menerusi tulisan-tulisan saya di dalam blog. Sementara 58-nya pula? 58 tahun kelahiran saya. Mana Mahaguru 58. Ya. Perkataan Mahaguru tu ditarik dan digunakan untuk tujuan saya untuk amal berfungsi amal ma'ruf nahi mungkar. Baiklah. Jadi soalan pertama saya pada malam ini, halaman blog saudara menggunakan curangan kata atau tagline berbunyi "The truth must be told no matter what so that justice has chance to live." Ataupun dengan kata lain dalam bahasa Malaysianya, kebenaran mesti diperkatakan tidak kira apa asalkan keadilan mendapat peluang untuk dihidupkan. Dia ditulis dalam bahasa Inggeris ya? Ya. Blog saya kebanyakan artikel saya dalam bahasa Inggeris. Jadi apa maksud ni? Apa kata, the truth must be told no matter what so that justice has a chance to live. Kita di dalam blogging, macam saya selaku seorang blogger, saya mementingkan kebenaran. Jika sekiranya saya tahu tentang sesuatu kebenaran itu, maka saya sampaikan dengan cara saya sendiri, walaupun ia mungkin menyinggung perasaan orang yang lain, tetapi seperti mana hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, katakanlah kebenaran walaupun ianya pahit. Maka itu jadi cogan kata saya tu. Kadang-kadang menggunakan kata-kata kebenaran ni pun seperti kata tadi boleh menyinggung perasaan orang lain, dan dia apabila menyinggung perasaan orang lain dia jadi satu macam. Kita begini saja tuan. Kita hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Makanya kita kalau kita tahu kata perkara itu benar dan kita tidak takut pada Allah tapi kita takut pada manusia,
maka kita telah lari daripada tujuan kita melakukan satu-satu ya, kerja. Tapi semua orang mungkin bercakap benda yang sama, tapi pada hakikatnya apabila melaksanakannya tak tersampai pula. Itu tentang orang lain saya tak boleh cakap lah. Tentang diri saya tahu jati diri saya dan kedudukan saya di dalam dunia blog. Saya selaku Presiden Muslim Bloggers Alliance. Maka kalau saya nampak satu-satu kebenaran itu, maka hendaklah saya sampaikan. Itulah tujuan saya tu. Ada tak masanya kebenaran itu terpaksa ditutup? Dia demi kepentingan sesuatu pihak. Dia terpulang pada keadaan, tuan. Cuba bagi satu contoh yang apa kata. Saya mungkin boleh bagi contoh dalam ini, tapi kita tidak berbahas dalam ini. Saya ingat pandangan daripada tuan. Baik, kita teruskan saja kepada soalan yang terusnya. Oleh kerana sekarang ini adalah bulan Ramadan. Ya, saya percaya semua orang sekarang telah beramal ibadat. Ada dari siangnya hinggalah ke malamnya. Dan pada masa yang sama, agaknya apakah peranan blogger dalam mewar-warkan bahawa Ramadan ini bulan yang penuh dengan segala macam pahalanya, yang amal ibadat yang boleh kita lakukan? Seperti mana yang saya tulis di dalam blog saya sendiri. Ya. Saya selalunya sampaikan maklumat tentang amal ibadat dan keterangan tentang Islam. Maka itulah yang saya lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Menyampaikan maklumat agama. Baik. Kalau dalam skop yang besar ni, apa peranan blog? Blog boleh dikatakan sebagai satu media platform, media sebagai alternatif kepada media perdana. Media perdana dia ada tapisan-tapisan censorship, kan. Tetapi blog, kamilah wartawan, kamilah editor, kamilah publisher. Jadi saudara merasakan saudara begitu bebas sekali untuk menulis apa saja? Nak kata bebas, tidak. Kita sentiasa dalam kawan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat rakib dan atid sentiasa memantau kita. Jadi kita tak bebas. Dalam arti kata bebas, ikut suka kita nak hentam orang, tak boleh. Maknanya tujuan blog ni untuk menghentam orang? Tidak. Habis apa maksudnya tadi kalau kata bukan nak menghentam orang? Itu tuan tak dengar cakap saya tadi. Kita tak boleh sebagai bloggers nak hentam orang ikut suka, tak boleh kata saya. Jadi bila mana kita sebagai seorang blogger, kita hendaklah menjadi seorang blogger yang bertanggungjawab. Bagi saya sendiri, maka sebelum saya tulis apa-apa, saya akan fikir tentang natijahnya. Tentang orang lain saya tak boleh nak cakap. Okey, maknanya ada juga kesan balas daripada mesti penulisan ada, itu. Mesti ada. Dalam cara ni, apa cara mana untuk kita menulis supaya benda mesej tu sampai kepada pembacanya sendiri? Macam kata tadi, sayalah seorang wartawan, sayalah editor dan sayalah penulisnya. Maka tidak ada siapa yang menjadi gatekeeper ikut kecuali pertimbangan sendiri. Ratib dan khatib sendiri. Malaikat rakib dan atid itu manusia banyak lupa. Yalah. Dalam dunia blog terutamanya ada setengah manusia dia lupa. Tapi selalunya manusia tak jujur pada diri sendiri. Wallahu alam bisawab, tuan. Kita tak boleh menjawab bagi pihak orang lain. Bagaimana saudara menerima katakan orang yang hit dan memberi tindak balas daripada artikel-artikel yang saudara Zainal tulis? Kalau sekiranya kalau saya tulis bab agama katakan tentang Islam. Jika ada saya terima komen-komen yang bercanggah dengan kebenaran tentang Islam, maka saya tak layan. Sebab bertanggungjawab atas setiap komen yang kami terima dan kami terbitkan. Kalau ada orang yang maki hamun Nabi SAW, takkan saya sebagai blogger Muslim, saya nak bebaskan, nak paskan komen sebegitu. Tidak. Maka saya tak layan. Kita moderate. Kena ada moderation. Ya, kita berhenti sebentar, kita bersama selepas ini dan kita ikuti visual ini dulu. Terima kasih. Macam beri kesedaran kepada diri kita, terutamanya orang Islam, macam agama kita tu sendiri. Contohnya kita sebagai orang Islam tapi kita sendiri tak tahu macam mana agama kita, tapi melalui laman blog ni kita dapat berkongsi dengan orang lain. Saya tengok sekarang ni keruntuhan akhlak pun makin luasa, tak dibendung kan. Jadi patutnya blog-blog agama ni lagi banyak daripada politik-politik ni. Apa yang dituliskan dalam tu bercanggah dengan apa yang sebenar lah. Jadi pada saya memang tak patutlah kalau dengar pasal agama datang ke masjid lah jumpa ustaz-ustaz kan. Lebih baiklah daripada baca blog tu. Blog ni memang patut ada certain yang patut. Contohnya macam agama ni kita kena awasi lah. Maknanya setiap yang dibincangkan tu kita kena
teliti betul-betul balik kepada agama kita yang sebenar, jangan tulis ikut sedar rasa je. Dia ada pelbagai information dekat internet kan. Jadi setiap pembaca tu perlu nilai sendiri, tapi jangan percaya bulat-bulat apa yang ditulis itu. Ya, terima kasih. Kembali semula ke blog. Itu dia komen pro dan kontra terhadap penulis-penulis blog. Muslim yang dia kata mendakwa dan sebagainya. Kadang-kadang betul juga ada orang percaya. Orang kata kalau nak berguru, bergurulah dengan ustaz. Betul. Janganlah berguru hanya dengan membaca dan menerima pandangan masing-masing. Katalah Cik Zainal sendiri menulis satu benda yang salah, yang silap misalnya, dan disampaikan dan dibaca oleh beribu-ribu pengikut blog, maka terpesonglah pandangan orang ramai. Setakat ni na'udzubillah lah, tak pernah lah saya ikut suka, saya nak menyelewengkan ajaran agama kita, tidak. Saya merujuk, apa prinsipnya? Saya merujuk kepada Al-Quran dan kitab hadis dan juga kitab-kitab agama yang sahih. Dan selalu di dalam bab penulisan saya akan merujuk kepada Al-Quran. Ya. Kalau Tuan Hisham. Hashim. Kalau Tuan Hashim melihat kepada setiap artikel agama yang saya tulis, selalu saya letak rujukan ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan, yang berkaitan dengan topik yang saya tulis itu. Kadang-kadang menggunakan ayat Quran untuk penggunaan yang salah. Juga perkara ini berlaku, terutama sekali musim-musim pilihan raya tu. Itu contoh yang jelas. Yang itu memang betul. Manusia ni kalau kita nak tengok kan, dia punya cita rasa dia sendiri. Dia interpret ayat-ayat suci itu ikut suka dia. So terpulang pada mereka lah. Macam saudara Zainal, adakah saudara sendiri turut melakukan penyelidikan ataupun merujuk kepada tuan guru ataupun mufti dan sebagainya sebelum membuat sesuatu keputusan? Kalau sekiranya macam contoh baru-baru ini saya ada menulis tentang maksud tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Kita tahu bahawa peristiwa Isra' Mi'raj, ini melibatkan Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh. Betul. Makanya ikut tafsiran apa yang saya tulis, the significance of at-tahiyat, maka dia ada berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Saya merujuk kepada Profesor Datuk Khurudin untuk saya memperkemaskan kembali apa yang saya tulis. Maknanya bukan pandangan sendiri Pandangan sendiri, tapi saya counter check, double check dengan Profesor Harundin. Boleh kita pakai dalam soal menulis hukum ataupun hukum dalam agama ni, ikut tafsiran kita. Tafsiran melalui pemikiran kita semata-mata. Dia begini tuan, agama ini adalah satu benda yang telah tetap Allah dah turunkan. Maka kita masing-masing ada tahap pasaan pemahaman agama tersendiri. Macam apa yang saya faham, mungkin tak sama dengan apa yang Tuan Hashim Terlupa faham. Saya tanya tadi, sejauh mana pembelajaran saudara Zainal terhadap agama? Saya ni bak kata pepatah lah. Saya belajar daripada ustaz-ustaz di Pulau Pinang. Tak adalah sampai ke tahap sanawi ke apa, tidak. Azhar sebagainya. Saya orang kampung tuan. Saya belajar di masjid, di surau-surau, saya mengikuti majlis ilmu. Saya belajar dengan banyak ustaz-ustaz saya. Ustaz Abdullah Bukhari, Imam Besar Masjid Kapitan Keling. Baik, saya nak tanya supaya kita lebih besar sikit. Silakan. Jadi kalau tadi kita terjerumus kepada bab agama di lingkungan kita semata-mata. Jadi setakat ini, tadi kita sebagai penaja Muslim Bloggers Alliance, berapa ramai ahli sekarang? Alhamdulillah setakat ni kita dah ada 85 ahli yang berdaftar. Sebenarnya saya terima permohonan, tetapi saya tapis terlebih dahulu supaya saya tengok isi kandungan blog si pemohon ni. Sekiranya blog dia ada kajian latar belakang. Ada mesti. Baiklah. Saya melihat sekarang ni bahawa sekarang kita orang Islam ni sekarang semakin terhimpit dengan dakwah dan sebagainya kan. Kita rasa sekarang terutama sekali dari barat dan sebagainya menekan umat Islam misalnya. Jadi bagaimanakah peranan kita sebagai pemblog ini yang boleh menulis dalam bahasa Inggeris untuk menjelaskan how beauty-nya Islam itu, berapa cantiknya Islam itu. Itulah tujuan saya menubuhkan Muslim Bloggers Alliance ini. Niat kita tidak bukan untuk menyangkal
dakyah-dakyah puak-puak kafir ni, terutama mereka yang ada Islamofobia terhadap ajaran agama Islam yang sebenar. Maka menerusi blog-blog penulis blog Muslim seperti saya dan rakan-rakan saya di dalam Muslim Bloggers Alliance, kami pendapat-pendapat puak-puak yang kafir ini terhadap Islam. Terhadap Islam. Jadi baik, saya bacakan satu soalan yang datang daripada penonton sendiri. Dia kata banyak pihak mengatakan media barat memburuk-burukkan Islam. Bagaimana dengan keadaan dalam negara sendiri apabila terdapat tokoh-tokoh agama bertentangan pendapat, berpihak-pihak, menafi dan menyalahkan sesama sendiri dalam sesuatu isu sehingga menjadi perbahalan politik? Tidakkah ini memberi gambaran buruk terhadap Islam? Macam mana kita nak memperkembangkan agama Islam? Kan kita sendiri bertelagah antara satu sama lain. Sesungguhnya pertelagahan manusia ni daripada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu lagi kan. Maka kita macam saya ingin melihat supaya para ulama, para mufti yang ada di dalam negara kita ini mengambil peranan yang lebih aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kalau sekiranya mufti sendiri dah memberikan fatwa dan fatwa mufti itu berasaskan pada hukum agama yang sebenar, maka saya kira tidak harus orang-orang lain datang mempertikaikan lagi. Kita akur pada ulul amri dan para ulama, sekiranya ulama itu ulama muktabar. Jadi itulah, kita harus kembali semula kepada ajaran Islam sebenar. Tapi sekarang Cik Zainal, terlalu banyak sangat bijak pandai ni yang mempunyai kritikan dan sebagainya. Kadang-kadang kan segala yang dibuat oleh ataupun telah diputuskan oleh mufti pun ditolak. Bagaimana tentang hal ni? Soalnya saya sendiri, saya amat berharap supaya mufti-mufti kita ni turun padang. Tidak hanya duduk di dalam pejabat yang berhawa dingin dan menyampaikan fatwa saja. Mufti harus turun ke sisi masyarakat. Pernah kita tengok mufti mana-mana turun ke kata Jalan Masjid India ke apa, bertemu dengan orang Islam. Kita di dalam negara kita ni macam-macam perkara mungkar sedang berlaku. Tapi para alim, para ulama masing-masing duduk di pejabat masing-masing. Maka terpaksalah hero-hero macam kami ni turun padang. Jadi saudara tidak mempersetujui tindakan-tindakan ulama sekarang ni yang hanya saya cukup terkilan sekali. Para ulama harus memainkan peranan yang lebih aktif. Kita tidak cukup hanya dengan forum perdana saja tuan. Kita kena ada dakwah walkabout. Para ulama, para alim, negara kita ni beratus ribu orang yang lulus daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Madinah, daripada Mekah, tapi masing-masing duduk kat pejabat tuan. Masalah berlaku di jalan raya, di khalayak orang-orang awam. Tapi tidak ada para ulama, para tok imam sendiri. Lepas solat, apa yang kita nampak tok imam di dalam masjid? Beliau akan turun mimbar, lakukan solatnya, kemudian masuk ke dalam bilik pejabat. Tak bertemu siapa dengan kita. Saya sarankan, ini bukan saya ulama ke apa. Saya sarankan supaya setiap lepas Jumaat, para imam memperuntukkan barang setengah jam atau 1 jam untuk menjawab persoalan agama. Supaya ada muzakarah di antara imam dan jamaah. Kawan-kawan saya banyak saya tegur. Saya berkawan dengan imam banyak. Saya selalu tegur. Tok bila berdiri di atas mimbar, muka garang tuan. Accusing finger saja. Tak ada kata senyum. Tak ada kata nak menyampaikan kasih sayang. Para padri Kristian dia boleh menyampaikan kasih sayang dengan love. Tapi kenapa kita Islam selalunya authority figure, accusing finger saja? Ini saya tak setuju. Saya minta supaya para mufti yang mendengar, supaya mereka mengkaji ni. Kalau boleh setengah jam selepas setiap solat Jumaat tu, imam memperuntukkan setengah jam soal jawab. Kebanyakan menuding jari. Yes. Tidak turun kepada jemaah. Tidak. Jadi itu masalah ada dia. renggang sikit. Tak ada love, tak ada mahabbah. Baik, satu lagi saya nak tuju, ini soalan saya rasa soalan cukup emas juga. Silakan. Sikit saja lagi saya nak tanya. Sekarang ni terlihat bahawa pandangan mengenai Islam ni juga menyentuh soal politik. Jadi apa falsafah dan pandangan saudara tentang politik dan agama dalam blog? Kita ni orang Islam tuan. Tidak ada pemisahan politik dan agama sebenarnya. Jadi sebagai bak kata bloggers, kami mesti tulis tentang socio, political dan religious. Saya 3 bab tu saya sentuh. Socio, political, religious. Kita tengok kepada, kita terus kepada soalan pool. Blog bolehkah memperbaiki imej Islam?
Belum ada poll, tidak ada poll ya untuk pada malam ini. Jadi nampaknya saya sebelum kita sudahi, saya hanya satu pegangan saja. Peranan blog terhadap membangunkan agama Islam, imej Islam. Sikit saja. Blog memang amat berguna bagi kita menyampaikan maklumat tentang kebenaran Islam. Dengan itu, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zainul. Saya harap perjuangan saudara diteruskan, terutama sekali menaikkan imej agama Islam kita yang kita kasihi ini terhadap seluruh umat, tidak saja di tanah air, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan.